Saya nak bacakan hadis ini dan minta Datuk kongsikan apa maksud hadis tersebut. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban, hadis yang ke-97. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar faqala amin 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 qila ya Rasulullah innaka sa'idta al-mimbar faqulta amin 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 faqala inna Jibril alaihi salam atani faqala man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah qul amin faqultu amin. Hadis ni kalau kita tengok maksud sentap juga Datuk. Apa sebenarnya nak disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut sebagai penutup untuk forum kita. Fadal. Terima kasih. Moderator ni nama Amin, dia baca hadis Amin. Amin. Itu dia punya strategi marketing. Hadis ni Imam Ibn Hibban riwayatkan dalam Sahih Ibn Hibban. Diriwayatkan juga oleh At-Tabarani. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Imam Bukhari ni kalau kita baca, sebab tu bila siapa yang riwayat Sahih Bukhari, siapa yang riwayat Bukhari, kalau kita Rawahul Bukhari fil Mufrad, maksudnya dia bagi tahu kita itu bukan dalam Sahih Bukhari. Kalau dalam Sahih Bukhari itu semuanya sahih, dalam Adab Mufrad dia tidak dengan syarat Sahih Bukhari. Sebab tu dia akan sebut fil Mufrad ataupun fil Adab Mufrad. Ini diriwayatkan di dalam Adab Mufrad. Hadis ini disahihkan di Ibn Hibban, dihasankan oleh sebahagian As-Sakhawi. Tapi dia dengan ada beberapa lafaz. Dalam sebahagian tadi kami macam Sa'idah. Di dalam riwayat Adab Mufrad Raqiyah. Raqiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar falamma ala darajatil ula qala amin. Kan? Waktu falamma fi saniyah qala amin. Dalam riwayat tadi dalam riwayat Al-Bukhari dalam ni dan selainnya dia kata syaqiyun abd, celakalah hamba. Orang tanya Nabi, bila Nabi, tuan-tuan dah dengar hadis ni saya rasa. Bila orang tanya Nabi SAW apabila Nabi naik atas mimbar, pijak tangga yang pertama tu. Jadi Nabi kata amin. Lepas tu pijak tangga yang kedua Nabi kata amin. Pijak tangga yang ketiga Nabi kata amin. Jadi sahabat ni, dia orang ni Masya Allah, dia orang ni selalu nak tahu Nabi buat apa. Dia kata, ya Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa marrat. Wahai Rasulullah, kami dengar kau kata amin 3 kali. Kemudian itulah yang Ustaz Amin baca hadis tu. Jadi baru Nabi kata, dia kata aku naik atas mimbar, ja'ani Jibril qala faman adraka Ramadan falam fansalakha minhu falam yughfar. Dalam riwayat tu syaqiyun ab, celakalah hamba yang mana dia memasuki Ramadan, habis Ramadan dia tidak diampunkan. Nabi kata amin. Jibril sebut, Nabi kata amin. Nabi aminkan. Artinya kalau kita masuk Ramadan, kita tak diampunkan oleh Allah, kita syaqi. Kita celaka. Hak kedua tu pun berat juga. Saya Nabi kata syaqiyun ab. Man adraka abawaihi falam yudkhilahul jannah. Celakalah hamba yang mana jumpa 2 ibu bapa dia, tapi 2 ibu bapa dia tak memasukkan dia dalam syurga. Nabi kata amin. Kalau orang doa buruk kita, lepas tu ustaz tu pergi kata amin, kita kecil hati ustaz. Kan? Tapi Nabi kata siapa masuk Ramadan Tuhan tak ampun, celaka. Artinya takut. Begitu besar Allah Ta'ala ni. Allah ni Masya Allah. Dia nak bagi, Allah mau kita semua diampunkan. Semua jalan. Ambil uduk dapat keampunan. Pergi jalan ke masjid dapat keampunan. Sedekah dapat keampunan. Semayang Jumaat dengan Jumaat dapat keampunan. Ramadan dengan Ramadan keampunan. Puasa Ramadan dapat keampunan. Man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Tiba-tiba orang ni tak dapat keampunan. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan hadirin dan hadirat sekalian.
Semua dalam hidup ni kita boleh hilang. Kita boleh hilang apa saja. Tapi kita tidak boleh hilang keampunan Tuhan. Apabila kita mati, orang bawa kita ke kubur. Tak ada lagi kita bertanya, mereka tak kat mana kereta aku, geran tanah aku. Mereka tak mana semua harta aku. Kita tak tanya. Kita hanya tanya, ada tak keampunan Allah untuk aku? Itu saja. Pantas masa berlari, kita terlupa tentang diri kita sendiri. Selalu kita sangka lama kita di sini. Dan apabila kita dibawa pergi ke kubur, tak ada lagi semua cerita ni. Tak ada lagi. Kalau ada sepatah subhanallah yang kita sebut, mudah-mudahan kita boleh bawa. Sepatah astaghfirullah. Kita mencari-carinya. Kalau semua kita tak dapat bawa, tapi kita bawa keampunan Tuhan, ia besar untuk kita. Tentuan kita duduk di pejabat. Member sebelah kita tu marah kat kita. Kita main pejabat pun tak seronok. Tengok muka dia tak seronok. Dia tengok muka kita tu. Kalau bos marah kat kita, lagi serabut. Kalau boleh ikut tukar pejabat. Kalau semua orang keliling tu marah kat kita, kita tak happy ya hidup ni. Kalau Allah marah kat kita di atas dunia ni, kita tidak akan bahagia. Walaupun semua kita ada. Tuan-tuan lihat kesan apabila Allah murka pada manusia ini. Dia mungkin, dia sebagian orang dia tak kisah, tapi dia sedang hidup dalam kemarahan Tuhan. Harta ada, tempat ada, kedudukan ada, duit banyak. Bahagia tidak ada. Tamakninah tidak ada. Sakinah tidak ada. Tercari-cari dia pergi cuti, pergi panjat bukit, pergi masuk kampung, pergi tengok hutan. Tertanya-tanya dia tentang kebahagiaan. Tapi kalau Allah redha, ulama yang dipenjarakan di dalam penjara, dia menikmati kebahagiaan. Nabi Yusuf AS yang duduk dalam penjara, dia menikmati kebahagiaan. Orang yang dimusuhi oleh semua orang dalam dunia ini, kalau Allah redha kepada dia, dia menikmati kebahagiaan. Hadirin dan hadirat, saya pesan kat diri saya dan tuan-tuan juga. Kita ni semua kena jadikan tajuk keampunan Tuhan ini paling besar. Maka Nabi SAW menyuruh kita mengulangi istighfar. Kenapa Nabi suruh kita ulangi istighfar? Kerana dengan mengulangi ucapan, lagi banyak kita ulang, lagi dalam rasanya di dalam diri kita. Bukan semua orang yang sama kalau dia minta maaf kita. Minta maaf lah. Kita rayakan orang Melayu adat minta maaf. Minta maaf lah. Tapi ada orang yang dia bersalah dengan kita ataupun kita bersalah dengan dia ataupun ibu kita. Kita pegang tangan dia, kita benar-benar minta maaf. Syekh, ana minta maaf ke enta. Betul-betul je. Sehingga hal itu terasa dalam diri kita. Berapa kali kita istighfar kepada Allah dengan betul-betul kita minta maaf kepada Allah. Mohon kepada Allah. Tapi oleh kerana manusia ini halu', kelang kabut, gopoh dengan hidup ni, Nabi suruh kita ulang istighfar. Lagi banyak istighfar lebih baik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kadang-kadang aku ulang istighfar 1000 kali sehari, sehingga Allah membukakan untuk aku apa yang dia tak buka. So manusia ni astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bukan duk pegang, duk tunjuk kau hantar hari ni aku 700 lah. Kata Imam Ibn Al-Jawzi, talbis iblis, menzahirkan amalan. Tapi hati yang sentiasa minta maaf. Sebab tu kadang-kadang saya rasa orang di jalanan ni, yang di jalanan itu mungkin jauh lebih baik daripada orang yang di atas pentas macam saya lah kan. Cakap pandai orang bagi, tiket orang bagi, hotel orang bagi, mai ceramah. Ada orang mai, dia tak ada apa. Dia memang cari keampunan Tuhan semata-mata. Sebab itu hidup ni, Allah berikan ruang yang maha adil kepada manusia ni.
kita mencari keampunan dia. Untuk dapat keampunan dia, dia tak pernah tanya, ni anak penzina ke, anak orang ni pernah zina ke, ini mufti ke, ini orang biasa ke, ini ustaz syekh ke, ini menteri ke. Sama di sisi Allah. Mungkin yang duduk di bawah itu, yang kata astaghfirullah, lebih Allah sayang daripada yang duduk di atas. Semua dalam perjalanan hidup yang mata'un ghurur, dunia yang menipu ini. Orang tu jadi mufti, ada jadi menteri, ada jadi raja, ada jadi sultan. Tapi di sisi Tuhan, kemuliaannya ialah pada orang yang mendapat keampunannya. Yang atas belum tentu mendapat keampunan. Maka sebesar-besar kedudukan seperti Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, sebesar-besar seperti Abu Bakar dengan kemuliaannya, setinggi isteri Nabi seperti Aisyah, kata Nabi, kalau jumpa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, engkau itu Maha Pengampun dan sukakan keampunan, kemaafan. Maafkanlah aku. Kalau kita masuk Ramadan, Tuhan tak maafkan kita, syaqi, celaka, Nabi kata. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih telah jemput saya, minta maaf di atas kalau penyampaian yang tak seberapa ni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.